أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Al-Fatihah Rais, seluruh tempat pada masjid, hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selamanya marilah kita sentiasa mengucapkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melimpahkan kurnianya, nikmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan semua nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu dapat kita gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memimpin kita menjadi hamba-hamba yang sentiasa taat dan patuh kepada arahannya dan juga yang di akhirat itu Allah Ta'ala memudahkan perjalanan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Ta'ala, pertamanya mohon maaf kuliah yang lalu tak dapat hadir kerana pergi makan ini kat Langkawi. Lama tak pergi Langkawi. Tempat mula-mula mengejak posting dapat keluar. Penamatan tu posting 87, 88, 49, 90 tak tahu. Tu editi kerana disambut. Pimpinan dia ajar disambut oleh anak-anak murid lama. Anak murid pun ada cucu, kita tak ada cucu. Anak murid pun ada cucu lah. Cucu ada, menantu ada. Ada menantu 2-3, kita menantu 2 orang. Cucu tak ada kan? Dia pun sambut. Tahu anak kecil tu dia pun sambut. Ya, tidur free, makan free, semua free. Biar buat free, semua free. Yang kena tu tiketnya, tak boleh semua dia bawa. Bawa jalan pun free semua. Dia pun sambut. Dia pun bawa free pula. Dia nampak kalau ada yang tak. Boleh sambil-sambil dia kawan-kawan lama di sana yang uzur, yang dekat operation, jumpa dia pun jarak. Kawan-kawan lama di sana. Tempat saya dulu ayah anak. Sekolah kata ayah anak tu. Area tu lah tempat saya pergi. Balik pada Langkawi 2 tahun lepas dia pun main tak.
Kepopan ini main Pak Ibu Wak, anak-anak murid main daerah mana tak. Ajak kita di makan, apa nak buat apa? Tak betul indah, dia pasti akan ramah. Kita akan nabi, kepo ajak pi, kepo ajak pi, kepo belajar, kepo belajar. Mamai ke sini, tarik lo, tu balik tu tahu. Mamai daerah kita ada. Jadi mudah-mudahan apa yang buat tu Allah Taala redha, Allah rahmat kepada saya, hubung silaturahim dengan keluarga, sahabat-sahabat yang ada dengan anak-anak murid. Memang hubungan tak pernah putus. Bisa kita jumpa tu dapat bergerak kampung balik. Saling berputus dalam khabar. Jadi tak boleh nak malam ni boleh malam, alhamdulillah. Jadi malam ni malam terakhir sebelum Ramadan. Jadi kita nak tengok nama yang ke-89 malam ni. Lepas tu Ramadan cuti, tabung dapat bayar. Kalau diizinkan oleh Allah, umur tuan-tuan banyak. Kalau umur tuan-tuan pendek, umur saya banyak, tak jumpa. Tuan-tuan tak jumpa dengan saya main juga insyaAllah. Jadi malam ni kita tengok nama yang ke-89 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Nama yang ke-89 Al-Mani'un. Al-Mani'un yang bermaksud yang menolak akan bala. Menolak akan bala daripada mereka yang menghendaki ia, yakni Allah akan dia, daripada sekalian kekasihnya dan seterusnya, atau yang menegah pemberian daripada mereka yang menghendaki ia, daripada mereka itu. Itu maksud yang disebut oleh musannif pengarang kitab ni, Syekh Al-Bukhari Al-Mandiri. Kitab kita perisai Al-Bukhari Al-Mani'u, maknanya kesimpulan daripada apa disebut Al-Mani'u ni maknanya menegak, menghalang. Mana Allah Ta'ala itu berkuasa untuk menegak, berkuasa untuk melarang. Mani' itu makna tegak. Al-Mani' makna menegak. Jadi Allah Ta'ala ni berkuasa, yang kita tahu dah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah, sifat iradah. Allah Ta'ala itu berkuasa, Allah Ta'ala itu berkehendak. Jadi dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja. Boleh buat apa sahaja sekehendak Allah Ta'ala. Dia boleh buat. Kita kalau Allah tak izin, tak boleh buat. Kalau kita boleh buat pun bukan pasal kita hebat. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa saja kehendak Allah Ta'ala, itulah yang akan berlaku, itulah yang akan terjadi. Jadi dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala Al-Mani'u, dia berkuasa untuk menghalang. Berlaku sesuatu mudarat kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah. Kalau ada orang nak turunkan bala, nak timpakan musibah, mudarat kepada kita, kalau Allah tidak berkehendak, maka usaha ikhtiar manusia itu akan dihalang, ditegah oleh Allah Ta'ala untuk terkena atas diri kita. Kita tengok dalam sejarah peristiwa Isra wal Mi'raj.
Bagaimana perancangan musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana musyrikin Mekah telah berkumpul di Darun Nadwah untuk berfikir merancang satu tindakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keputusan yang dibuat di Darun Nadwah itu ialah nak bunuh Nabi. Sehingga mereka melantik pemuda-pemuda dari setiap suku di hadapan Mekah, the Quraisy. Setiap bani yang ada tu dia wakil pemuda-pemuda yang kuat, yang hebat, yang berani untuk melakukan tindakan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur. Itu usaha yang tiap manusia. Maka kita melihat bagaimana sejarah itu menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala telah menekah usaha tiap itu daripada menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berjaya berhijrah keluar daripada Madinah al-Munawwarah. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang tidur di tempat Nabi gantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut adatnya, tentulah Sayyidina Ali boleh dibunuh. Tentulah mereka akan membunuh. Tapi Allah Ta'ala tegak daripada tindakan tersebut menimpa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apabila mereka buka selimut, mereka nampak Sayyidina Ali, maka mereka tak bunuh. Apa kata kalau nak berlaku juga, kalau nak terjadi, mereka tak payah buka selimut, terus ikan. Mereka tahu tempat tu tempat Nabi, rumah Nabi, tempat tidur Nabi. Tapi itulah yang dia katakan kudrah dan iradah Allah Ta'ala itu telah menegah daripada musyrikin Mekah membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu juga dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Musyrikin Mekah dah berada di Gua Hira dan di Gua Sur. Duduk di atas, duduk di depan, duduk di keliling Gua Sur. Dan memang mereka dah merasakan bahawa di dalam gua ini ada Muhammad, ada Abu Bakar, mereka tahu. Tapi kuasa Allah Ta'ala telah memalingkan pemikiran mereka, memalingkan pandangan mereka daripada memasuki Gua Sur yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan timbullah berbagai alasan, gua merpatinya, sang labahnya. Bila naik bukit tengok lubang yang tepi Nabi duduk tu, kalau ikut nampak batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah lindung, maka yang keluar yang mereka nampak bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang mereka nampak mereka disergap oleh harimau, suara harimau, sehingga orang yang melihat lubang tersebut pengsan. Bila terjaga ditanya, dia kata harimau. Naik seorang lagi tengok juga, singa, pengsan. Itu kata perancangan manusia sebenarnya adalah di bawah perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suraqah yang sedang mencari Nabi SAW untuk bunuh Nabi, jumpa Nabi dah, ikut belakang Nabi, naik kuda, duduk belakang Nabi dah, sampai dekat dengan Nabi. Tapi Allah Ta'ala berkuasa untuk menegah daripada dia membunuh Nabi SAW, di mana kudanya jatuh tersemak. Bangkit, Nabi lagi, jatuh lagi. Saya melihat ini adalah kata Allah Ta'ala Al-Mani'u, adalah Tuhan yang maha berkuasa untuk menegah atau menolak bala menimpa seseorang walaupun diusahakan dengan sebegitu rupa. Jadi Allah Ta'ala maha menegah. Allah boleh buat. Boleh kalau orang nak kaji kita satu benda, kalau Allah Ta'ala lagi, maka dia takkan sampai kepada kita. Orang nak timbangkan melorat kepada kita, Allah tak lagi, dia takkan sampai kepada kita. Dan kalau timpa melorat atas kita pun, kita kena yakin itulah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut qada dan qadar. Qada dan qadar. Yang Allah Ta'ala nak uji kita
Yang Allah Ta'ala nak tengok sejauh manakah kekuatan iman kita menerima ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan asbab daripada hebatnya manusia yang cuba menimpakan mudarat kepada kita. Tapi hakikatnya semua itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah kata dalam Quran, ya ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Nah, Allah kata apa sahaja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Kalau Allah nak bagi rahmat kepada kita, Allah nak bagi nikmat kepada kita, maka tidak ada siapa pun yang boleh tahan. Tak ada siapa boleh tahan. Allah nak bagi kita kaya, kaya mengejut, Allah boleh buat. Tak ada siapa boleh halang. Dan apa sahaja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Kalau Allah nak tibakan mudarat kepada kita, maka tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh tahan. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku. Dan Allah kata wa huwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Allah maha perkasa, Al-Aziz. Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena pegang al-mani'u ni. Allah Ta'ala tu berkuasa menegak apa sahaja perkara yang dikehendaki oleh Allah daripada menimpa sesiapa sahaja. Itulah kekuasaan Allah yang kita kena yakin, kita kena percaya. Dan kalaulah mudarat timpa atas kita kena sabar. Kita kena sabar, kita kena redha. Kita tak boleh menyumut, tak boleh mengut. Pasal apa? Allah nak uji iman kita. Allah nak ampunkan dosa kita. Bukan Allah tak sayang kita, tapi Allah nak tingkatkan keimanan kita kepadanya, nak tingkatkan darjat kita kepadanya. Itu maksud yang ada dalam kitab-kitab Al-Mani'u. Kalau kita tengok dalam kitab Zikir Asma'ul Husna ini, dia kata Al-Mani'u, menghalang sesuatu yang mendatangkan bahaya atau kemusnahan. Apa sahaja yang bahaya atau mendatangkan kemusnahan boleh dihalang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dikehendaki oleh Allah. Bila Allah kehendak, bila Allah kehendak, maka Allah boleh halang. Kalau Allah tak kehendak, dia kenalah atas kita. Sebab itu kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bala musibah mudarat tak timpa atas kita. Kita doa, antara doa yang diajak kepada kita, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. Kita doa, ya Allah, peliharalah pendengaran aku, peliharalah penglihatanku. Allahumma afina fi badanina, ya Allah, peliharalah tubuh badanku. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, peliharalah, selamatkan kami ini daripada bala dunia dan bala akhirat. Wa syarri dunya wa syarril akhirah. Kejahatan di dunia, kejahatan di akhirat. Kita doa yang banyak kepada Allah supaya Allah pelihara kita. Kerana yang boleh jaga kita, yang boleh pelihara kita hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita dah berdoa musibah pandemik COVID-19 ni, kita dah berdoa isrifa'anal bala awal wabak, minta Allah Ta'ala jauhkan, jaga kita daripada bala dan wabak yang senang melanda negara dan dunia kita hari ini. Kita minta kepada Allah. Itu antara yang Nabi ajar, Allah ajar kita doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asbihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa samiul basir. Allah doa kita doa. Minta kat dia. Pasal apa ada mudarat tidak akan menimpa kita melainkan apa yang ditentukan oleh Allah.
Tidak ada makhluk, tidak ada seorang manusia, tidak ada suatu benda pun di muka alam ini yang boleh bawa mudarat kepada kita, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia kata, maksud menghalang sesuatu yang mendatangkan bahaya atau kemusnahan. Kita mintalah kepada Allah, berdoa. Setahun lebih dah kita dah berdoa no. Tak, bulan Mac tahun sudah. Lah masuk April dah. Tahun lebih dah kita berdoa. Tak mampu lagi. Allah tak izin lagi. Tapi kita jangan jemu untuk berdoa kepada Allah. Jangan jemu kita untuk meminta dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Karena dia Allah Ta'ala seronok, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala kasih kepada orang yang meminta. Maknanya bila kita berdoa, Allah kasih kepada kita. Allah suka. Kita minta. Lagi banyak kali kita tak kerap, kita minta lagi banyak kali sayang Allah Ta'ala akan datang kepada kita. Jadi kita minta. Bila Allah nak mampu, satu jangan doa. Jangan tahu bila nak selesai masak takut bila nak install dah nak pergi mana pun tak boleh, nak kena pakai tutup muka, nak mayang jarak payah lah. Jangan duk semua doa je. Bila Allah kehendak dia lagi, dia tunai, dia mampukan apa kita minta. Takat lah ni Allah tak mau bagi lagi, pasal Allah nak uji kita lagi. Nak tengok jauh mana kepergantungan kita kepada Allah. Ni kadang-kadang kita tengok Allah ni kita bergantung kepada usaha setiap kita. Kalau kita duduk jauh-jauh kita ni, kita Allah kita selamat. Yakin ke usaha setiap. Padahal usaha setiap kita hanya sebagai asbab. Yang nak tunai, yang nak mampu Allah Ta'ala. Cuma kita wajib berusaha aku je. Dan wajib kita berdoa, minta kepada Allah supaya Allah telah angkat bala. Jadi kita doa. Bila Allah nak tunai, itu hak Allah. Kita tidak ada hak untuk komplain. Kita tidak ada hak untuk memungut kepada Allah Ta'ala. Kita tidak hak. Kita hanya boleh merayu, merintih, meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah. Bila Allah nak tunai, kita tahu. Lama kita kira Allah tunai dah. Dulu kita tak sembahyang jemaah. Kita tak sembahyang jemaah. Ni Ramadan ni dulu tak main tarawih di rumah, maya-maya di rumah, jadi imam baca pakai ni semua. Tahun ni insya-Allah kita ada sembahyang di masjid dah. Alhamdulillah Allah dah mampu sebahagian daripada permintaan kita, alhamdulillah. Cuma Allah tak angkat senjata menyeluruh lagi bala yang menimpa kita. Jadi kita jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah. Kemudian dia kata lagi, Allah berkuasa untuk menyikat sesuatu dari dimusnahkan tanpa perintahnya. Bila ada usaha untuk memusnahkan sesuatu, bila ada usaha untuk timpakan mudarat, untuk timpakan kemusnahan, nak buat sesuatu yang tak elok, maka dia kata Allah berkuasa untuk sekat. Mana menegak benda tu daripada berlaku. Contoh kita kata zaman kita dulu ada law apa ada. Syihir. Syihir. Bila kena syihir ni, zaman law apa ada syihir. Syihir ni mainan manusia yang kurang imannya kepada Allah atau mungkin tak ada iman tu. Bila syihir ni dia bawa kepada musuh akidah. Ada orang dia bercari untuk bohong. Untuk setiap benda-benda yang bawa mudarat kepada orang lain. Jadi dia usaha. Tapi kalau Allah nak sekat, dia takkan dengar kita. Cuma kita diajak nak tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Antaranya ada yang kata 21 kali. Minta pertolongan daripada Allah, perlindungan daripada Allah supaya musibah syihir santau ni, mainan manusia ini tak kena atas kita. Nak tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Ni kata Tuan Wali Harif almarhum. Baca 41 kali cukup-cukup. Orang jangan lebih jangan. Nak tidur. Lepas baca hadis tu, jangan cakap tak. Tidur terus.
Tapi kalau nak sembang dengan bini kita, waktu tu nak melawak tu sembang, tak ada baca ni. Selesai sembang semua, baca baru tadi, lena. Tu kata Tuan Guru Haji Haji Esok, almarhum. Dan ada juga yang mengatakan kita baca 21 kali. Boleh lama-lama pun. Kemudian ada juga yang diajak kita lepas maghrib baca kul ya, kul huwa Allah, kul a'udzu billah, kul benar. Lepas maghrib sekali. Kemudian lepas subuh 40 ni kita baca. Lepas maghrib 40 ni lepas subuh 40 kita baca. Untuk jaga diri kita daripada ditimpa syaitan semua ni buatan manusia ni. Mainan jin. Dia syaitan ni dia mainan jin. Dia ajak kepada kita. Aman insya-Allah. Lepas maghrib lepas subuh. Baca 40. Ataupun Nabi ajak kita baca 40 waktu nak tidur. Baca hambus sapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. 40 ni baca hambus sapu. Itu pun alasan tanpa jalan-jalan bagaimana kita nak memohon pertolongan Allah supaya usaha tiap manusia untuk timpakan mudarat kepada kita disekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tak Allah macam tu. Dia Allah sekat. Allah boleh sekat. Yang penting kita buat usaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ya, dia nak jaga kita Allah. Dia nak jaga kita Allah Subhanahu wa taala. Kita nak keluar rumah, baca doa bismillah tawakkal ala Allah. Baca doa. Naik kereta, baca doa. Itu semua tu jalan bagaimana kita nak minta supaya sebarang usaha, sebarang musibah tidak menimpa diri kita. Kita buat doa minta kepada Allah. Semua tu sebagai usaha tiap kita. Tapi hakikatnya yang nak menegak, nak jaga kita, nak pelihara kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang al-mani'u, yang boleh menegak sesuatu musibah, sesuatu mudarat menimpa diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Jadi hadirin mukmin yang dirahmati oleh Allah, itulah maksud yang boleh kita ambil faham daripada nama Allah Ta'ala Al-Mani'u insyaAllah. Kemudian kita tengok pula bagaimana kita nak adikan nama Allah Al-Mani'u ni sebagai amalan kita. Kafir nak beramal. Untuk kita dapat faedah daripada nama-nama yang kita sebut yang Al-Mani'u ni. Al-Mani' mana kita sebut ya Mani', ya Mani'. Yang pertama, kalau kita nak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, kita nak dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala jaga kita daripada ditimpa bahaya, ditimpa kemusnahan. Dijaga kita supaya tidak ditimpa penyakit-penyakit yang bahaya. Jadi kita baca setiap hari, tak banyak tuan-tuan. Ya banyak baca 11 kali. Setiap hari 11 kali. Lepas subuh ke, belum subuh ke, ikutlah. 11 kali sehari. InsyaAllah dengan niat Allah pelihara kita daripada bahaya, daripada kemusnahan, daripada ditimpa pelbagai penyakit. Amal insyaAllah. Ya banyak, ya banyak, ya banyak 11 kali. Kemudian kalau kita nak minta Allah lindung kita daripada bencana, musibah, bala yang besar, umpamanya perbuatan syihir, buatan manusia, syihir, mainan jin, maka kita baca selepas sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh. Maknanya lepas azan kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Tuan-tuan biasanya pada 2 rakaat ni, rakaat pertama baca alam nasrah dengan kuliah, rakaat kedua baca alam tarokai dengan qul huwallahu ahad.
Itu surah yang disunatkan baca ketika sembahyang sunat subuh. Rakaat pertama lepas Fatihah baca Alam Nasrah dengan Qul. Yang kedua, rakaat kedua lepas Fatihah baca Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi'ibadihi fil ardi dengan surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Jadi sebelum habis sembahyang sunat rakaat, sebelum sembahyang subuh, sebelum azan, sebelum iqamah, dibacalah dan go tak lama. Jadi kalau kita main lambat tak dan. Kalau kita main majlis lambat tak dan. Kalau kita main awal, azan pun kita main insya-Allah dan. Baca dia banyak 161 kali. Bukan sampai sejam pun, 2 minit minit 2 ya. Baca 161 kali, insya-Allah kita akan dilindungi daripada musibah bencana yang besar. Kita akan dilindungi oleh Allah daripada perbuatan syirik manusia, perbuatan manusia. Orang nak buat jahat kita, insya-Allah Allah jaga kita. Allah pelihara kita. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, untuk kita dapatkan kebahagiaan keluarga, rumah tangga. Tak berlaku pertelingkahan, pergagalan dalam rumah tangga. Laki ni tak boleh, anak-anak pun boleh semua. Dia tak berlaku. Apa-apa yang boleh bawa untuk anak rumah tangga. Mendapatkan keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Jadi amalkan, baca yang banyak sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Darat 100 baca 100, darat 1000 baca 1000. Kat mana darat? Baca. Dan bila nak baca ni? Paling elok baca sebelum tidur. Sebelum tidur kita ambil sembahyang, kita baca yang ni dan baru masuk tidur. Itu paling afdal lah. Atau bolehlah baca waktu lain. Jadi paling baik paling afdal sebelum tidur. Nak tidur pukul 11, pukul 10 tu kita ambil sembahyang, kita baca. Baca. Waktu 60 kali, banyak kali. Waktu kali ke, 1000 kali ke, anak-anak. Lepas tu tidur. InsyaAllah ni jalan untuk kita dapatkan kehidupan keluarga yang tenang, yang bahagia, yang dipelihara oleh Allah. Tak berlaku masalah rumah tangga, tak berlaku anak-anak yang bermasalah, semua ni. Kadang-kadang mak kuat elok, anak dia tak tahu apa nama anak untuk kita. Jadi kita baca insya-Allah. Allah akan pelihara rumah tangga keluarga kita. Jadi ini 3 tabiat para amal dengan nama Allah Al-Mani'. Al-Mani'u. Jadi itu mudah-mudahan apa yang kita amalkan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat rahimahumullah, habis nama yang ke-89, insya-Allah petang raya kita akan sambung nama yang ke-90, Ad-Darru. Insya-Allah. Yang ni pun bagus nama ni, kita aman insya-Allah. Itu kita baca bulan depan. Muslimin muslimat rahimahumullah. Ini sebelum kita berhenti, saya sebut sikit, nak sembang sikit. Nak peringat, ini peringatan. Ulang kaji mengenai Ramadan. Ini kita nak puasa tak apa hari dah. Hari ini 20, hari ini apa nama 6 bulan, 6 bulan. Kita nak puasa 12 bulan. Jadi mana tak nambah minggu ada tuan. Tak nambah minggu lah. Jadi nak banyak sedikit banyak tentang Ramadan ni untuk peringatan semula, supaya Ramadan kita tahun ni adalah Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang telah berlalu. Maknanya kalau hak dulu dapat 70%, dapat 60%, dapat 80%, biarlah Ramadan tahun ni dia naik. Dia naik jadi 90%,
95% mana ada peningkatan. Jadi yang kita nak bagi ada peningkatan ni, yang pertama kita kena faham apa tujuan Allah Ta'ala fardukan puasa. Itu kita kena faham. Ditaklifkan hukum berpuasa kepada kita apa sebab? Kita dah baca dulu, kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya Allah bagi semua kita puasa ni, Allah nak bagi kita jadi manusia yang bertakwa. Makna Allah nak didik kita jadi orang baik. Allah nak didik kita jadi orang baik, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Sebab itu bila kita buat Ramadan, bila sebut puasa, makna asyam tu ialah menahan diri. Menahan diri. Apa yang kita nak tahan dalam diri kita? Maka ulama gariskan ada dua. Menahan diri pada zahir dan menahan diri pada batin. Kalau kita boleh jaga batin dan zahir, kita boleh menahan diri kedua-dua perkara ini, insya-Allah kita akan berjaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Jadi yang kata menahan zahir, kita tahu dah. Tak makan, tak minum, tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh badan kita. Tak bersama dengan isteri di siang hari. Itu makna itu zahir. Yang ini insya-Allah semua orang boleh buat. Budak-budak pun boleh buat, orang tua boleh buat. Tapi setakat yang tu belum memadai untuk jadikan kita orang yang bertakwa muttaqin. Maka yang nak bagi sempurnanya, kita kena ada menahan diri pada batin. Apa makna menahan diri pada batin? Iaitu menahan seluruh anggota kita, panca indera kita daripada melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tangan, mata, telinga, mulut, lidah, kaki, semua ni kita kena jaga. Jangan buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Jangan buat benda yang Allah Ta'ala murka. Jangan buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Jangan duk mengumpat, jangan duk fitnah. Itu lidah. Mulut, jangan duk makan benda haram, jangan duk makan benda subhat. Itu mulut. Tangan, jangan duk buat perkara haram, jangan duk mencuri, jangan duk berzina, jangan duk hantu di watak-watak yang tak elok. Mata, jangan tengok benda haram. Telinga, jangan dengar benda haram. Kaki, jangan pergi tempat haram. Yang ni yang dia masalah kepada kita tak boleh jaga. Sebab itu, kalau kita tak boleh jaga anggota kita panca indera dari melakukan benda haram, puasa kita sah tapi tak ada nilai. Kita tak ada apa-apa, tak ada ganti. Tapi tak ada pahala, sebab dia tidak ada nilai di sisi Allah. Cuma tak ada ganti, tak ada bayar ganti berlepas kotak, nak kena kena tak bayar. Tapi kita pergi kerana kita tak dapat pahala daripada puasa kita. Itu yang menyebabkan kita tak jadi orang bertakwa. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah ni kita kena jaga yang jaga dua ni, insya-Allah kita akan termasuk dalam golongan orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kalau kita nak lagi diri kita duduk di tingkatan lebih baik di sisi Allah dalam Ramadan ini, maka jaga hati kita, jaga otak pemikiran kita. Jangan berfikir benda-benda lama, jangan terlintas benda-benda lama, jangan ada maghrur dalam hati kita. Kalau kita boleh jaga batin kita yang hati dengan pemikiran ini, maka puasa kita akan lebih tinggi di sisi Allah. Bukan puasa awal-awal, dia akan main kawas-kawas. Mana derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentunya kita nak faham apabila kita menyambut Ramadan. Kemudian untuk nak melengkapkan Ramadan kita
supaya berganda pahala yang disediakan oleh Allah kepada kita, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah. Baca Quran, kena mengaji, baca sembahyang sunat, kena kaji, mulai kena kaji, berzikir, kena kaji. Mana ibadat kita tingkatkan, kita perbanyakkan. Kalau bulan Ramadan hanya kita baca sehari setengah muka Quran, Ramadan kita tambah bagi jadi semuka. Kau nak baca satu dulu, sehari kau tak nak, kau tak dan badan no, kalau dia, kita kalau dia. Jadi biar ada peningkatan. Bulan Ramadan ni satu muka, maka Ramadan kita nak 2 muka. Tapi kita baca dengan tertib, dengan elok. Jangan autonya aku nak khatam, nak habis. Aku baca sehari satu rukuk bagi habis. Boleh kalau harap, tapi pastikan kita baca dengan betul. Jangan baca benar-benar penuh. Non-stop. Hak kena stop pun dia tak stop, hak tak stop pun dia lajak. Dengan sebutan tak jaga tadi, satu bukan nak dapat pahala, dapat dosa lagi. Jadi maknanya bukan nak semua habis kalau duduk, tetapi kita kena ada peningkatan dari segi bilangan jumlah bacaan kita sebelum Ramadan. Bulan Ramadan tak nak baca pun, Ramadan habislah pulang untuk baca. Pada Ramadan ni bulan diturunkan Al-Quran. Ambil keberkatan Ramadan ini untuk kita baca Al-Quran. Baca lah, mengangkat pun nak buat belajar. Sebab tu kalau nanti boleh buat tadarus, kita pergi join. Supaya bila kita baca ada orang tengok. Tadarus ni maknanya ada 10 orang satu kumpulan, seorang baca hari dengar, salah tegak. Itu tadarus. Kalau seorang bukan tadarus, tilawah. Tilawah ni kita tak tahu kita baca betul ke tak betul. Sebab tu afdalnya yang sunnahnya ialah tadarus. Ada setengah dari guna grup kumpulan WhatsApp. Okey, buat nama. Siapa nak bayar judul satu sampai 30 orang, buka buah nama. Dan pakak-pakak baca. Aku baca ada rumah. Aku tilawah, bukan tadarus. Jadi tadarus ni hak nak buat, nak dibaca depan Jibril dengar dia buat juga. Jadi kita pun buat. Kalau boleh buat, kita sertai. Jangan malu. Aku malu buat kalau aku baca tak betul. Jangan malu. Ni jalan kita nak belajar. Dan hak kawan yang duduk dalam kumpulan tu, kalau kena macam orang nampak, jangan duduk juga, jangan duduk komplain. Dia nak belajar, kita bagi peluang. Kita dapat pahala, dia dapat pahala. Jadi tuan-tuan, kita perbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ramadan ni kita main jemaah sehari sekali, sehari 2 kali, biarlah Ramadan ni main jemaah bagian tambahkan. Kalau boleh 5 waktu kita berjemaah setiap hari, sama ada di tempat kerja ke tempat jemaah ataupun di kampung, di taman ni kita main kita berjemaah. Tak dan nak jemaah dekat masjid, aku balik tamat berjemaah dengan isteri dan anak di rumah. Syarat kalau boleh kita berjemaah di waktu Ramadan ni jangan putus. Jadi maknanya tujuan apa? Kita nak bagi Ramadan, kita puasa kita ni lebih sempurna. Bila sempurna tu barulah dia ada kualiti. Dan kualiti itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh itu sedikit peringatan untuk kita sama-sama dapat jalani Ramadan dengan sebaik mungkin. Dan kita anggapkan inilah Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita belum tentu sampai tahun depan. Belum tentu tuan-tuan. Kalau saya tak boleh meninggal, dia ikut dengan Ramadan nak pokok orang dia kata. Datang meninggal baru ni. Kok nak saya paling nak dia meninggal. Tak ada anak pokok meninggal. Allah Ta'ala ni mana Ramadan atau bukan tu ada Ramadan terakhir ni. Jadi kita buat anggap Ramadan terakhir. Jadi kita kena buat yang terbaik. Mudah-mudahan kita akan digolongkan oleh Allah, dimasukkan Allah Ta'ala dalam golongan orang yang mendapat title takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang itu untuk renungan dan peringatan kita bersama,
Dan kita harapkan Allah Taala akan pimpin kita menjadi manusia yang benar-benar muttaqin insya-Allah. Jadi saya mohon maaf di atas segala keterlanjuran cakap sepanjang duk bagi kuliah kat tuan-tuan muslim-muslimat di Masjid Taman Riau Mesra ni. Jadi ada salah silap dia satu saya ni manusia macam tuan-tuan. Jadi kadang-kadang dia terlalu cakap, kadang-kadang tersilap cakap. Jadi mohon maaf lahir batin dan saya ucapkan selamat menjalani ibadat Ramadan dan selamat menyambut Aidilfitri. Ucap siap. Pasal nak jumpa lah. Nak jumpa abang ayah orang jumpa. Ucap siap. Tentu baju ayah saya kan. Saya siap dah baju ayah. Saya siap dah baju ayah. Baju ayah apa? Baju ayah hak tu hak kenduri itu ni. Baju kenduri tu baju ayah kita. Siap dah. Tak lupa juga dah. Jadi insyaAllah. Allah Alam. Wa ilai ma'af. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.